Sekarang kita akan membincangkan kepimpinan dari perspektif Islam. Kerana apa? Kerana dalam Islam ada sumber dalil ataupun bukti-bukti yang menunjukkan bahawa manusia ini adalah seorang pemimpin. Mari kita baca satu persatu. Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, iaitu surah yang kedua, ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Khalifah tu artinya apa? Artinya pemimpin. Khalifah tu artinya apa? Khalifah tu artinya pengurus. Khalifah itu artinya apa? Khalifah itu artinya pemegang amanah. Baiklah. Ini ada lagi ayat Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat ke-59 yang kita sering dengar berulang kali menerusi mimbar Jumaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Apa maksud ulil amri? Ulil amri artinya orang yang berkuasa di kalangan kamu. Apa maksud orang yang berkuasa? Bukan maksudnya boy, iaitu ada kuasa 3, kuasa 4, 5, 6, 100. Bukan. Orang yang berkuasa di kalangan kamu dalam ayat ini artinya ialah pemimpin. Mari kita lihat kepada hadis Rasulullah SAW. Kalau tadi ayat Al-Quran menceritakan tentang manusia ni memang adalah pemimpin. Okey. Jadi persoalannya, aku seorang anak, adakah aku pemimpin? Jadi mari kita lihat kepada hadis Nabi SAW daripada Abdullah bin Umar Nabi SAW. Abdullah bin Umar menceritakan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin. Anak ke, isteri ke, abang ke, kakak ke, menteri ke, guru besar ke, guru ke, ketua kelas ke, itu semua pemimpin. Dan setiap kalian bertanggungjawab atas apa yang dipimpinnya. Fal amirul ladzi 'ala an-nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang pemimpin yang memimpin manusia bertanggungjawab ke atas rakyatnya. Bagaimana rakyatnya hidup, bagaimana kebajikan rakyatnya, adakah rakyatnya berlapar, miskin ataupun kesusahan. Dia perlu bertanggungjawab. Wal rajulu ra'in an ahli baitihi. Dan seorang lelaki adalah pemimpin atas keluarganya, seperti ayah kita, atuk kita. Baik. Wa huwa mas'ulun anhum. Dia akan dipertanggungjawabkan. Kenapa anak kamu tidak berakhlak? Kenapa anak kamu tidak belajar? Kenapa anak kamu tidak diberi pendidikan? Kenapa anak kamu tidak diberi makanan, tempat tinggal yang sesuai? Begitu. Dan sebagainya lah, tanggungjawab. Kenapa anak kamu tidak ditegur jika tidak solat? Macam tu. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Dan seorang wanita juga, ini wanita yang sudah berkahwin lah, jadi isteri. Pemimpin ke atas rumah dan ke atas anak-anaknya. Dia bertanggungjawab atas mereka semua. Macam mana anaknya hidup di dalam rumah, macam mana anaknya berkomunikasi dengan ahli-ahli dalam rumah, bagaimana anaknya menyusun jadual harian. Okey, itu tanggungjawab seorang isteri atau ibu jika mereka ada anak lah.
Lagi, wal 'abdu ra'in an mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu. Dan seorang hamba atau seorang pekerja adalah bertanggungjawab ke atas harta tuannya. Tuannya suruh bawa barang ni hantar. Bawa lori, hantar barang ni ke Batu Pahat contohnya. Dia bertanggungjawab menjaga keselamatan barang tu supaya sampai ke lokasi. Contohnya lah. Ala fakulukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan Nabi SAW menegaskan lagi, ketahuilah setiap kamu adalah pemimpin dan akan bertanggungjawab ke atas kepimpinannya. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itulah dia dalil ataupun bukti ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW tentang kepimpinan. Murid-murid, jika kamu menaik perkataan kepimpinan dalam bahasa Inggeris, kamu akan temui istilah leadership. Leadership ialah kepimpinan. Dalam dunia bahasa Inggeris, kita akan jumpa kata-kata hikmat, kata-kata yang baik-baik tentang kepimpinan. Contohnya, yang kita nampak sekarang ni, Donald McGannon mengatakan bahawa leadership is an action, not a position. Kepimpinan itu adalah tindakan, bukan satu jawatan. Artinya di sini, jika kita sebagai Perdana Menteri, kita bukan duduk diam saja. Kita perlu bertindak, memikirkan, menyelesaikan masalah rakyat kita. Itu di peringkat menteri. Jika kita sebagai ayah dan ibu, kita bukan hanya menyuruh sahaja anak-anak buat kerja. Bukan, kita perlu bantu mereka menguruskan hidup seharian di dalam rumah dan sebagainya. Jika kita sebagai ketua kelas, kita bukan sahaja hanya menyuruh kawan-kawan, kau sapu sampah, kau susun meja. Tidak. Kita sama-sama membersihkan kelas. Okey, kau tutup lampu, kita akan sama-sama mengingatkan kawan-kawan kita. Itu jika kita adalah seorang ketua kelas. Habis kalau saya murid biasa, kamu juga bertanggungjawab kepada diri kamu. Macam mana tu cikgu? Macam ni. Contoh, jika kamu seorang murid biasa, tidak ada jawatan apa-apa, tidak ada apa-apa jawatan, kamu tetaplah juga pemimpin. Pemimpin kepada mana? Kepada diri kamu sendiri. Ya, contohnya macam mana? Contoh, kamu hendaklah mengawal diri kamu sendiri ketika berada di dalam kelas tapi cikgu belum datang. Apa yang kamu perlu buat? Ulang kaji, tidak kacau orang, baca buku, kemas kelas, sapu sampah. Buat benda-benda yang berfaedah di dalam kelas. Bukan mencetuskan huru-hara ataupun kebisingan sementara menunggu cikgu datang. Itulah adalah pemimpin. Walaupun kamu tidak ada jawatan pengawas, pustakawan, pemimpin rakan sebaya dan sebagainya, kamu tetap adalah pemimpin kepada diri kamu sendiri. Boleh faham tu?